Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita nak masuk bab 3, tajuk nutrisi. Tajuk ni seronok ni, tajuk yang kita suka, makanan. Semua orang suka makan kot, sebab semua orang memang perlu makanan, betul? Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Okey, so apakah ia nutrisi? Nutrisi tu adalah satu proses organisma mendapatkan dia mencari memakan something supaya dapat mengekalkan kesihatannya. Itu maksud nutrisi. Semua organisma melakukan proses ini. Okey, so kita nak pergi kepada hari ini punya tajuk. Ini berkait dengan manusia. Sebelum tu kita pergi dulu mengenali kelas-kelas makanan. So ada 7 kelas makanan. Okey, tengok yang slide yang seterusnya. Okay, so ini 7 kelas makanan yang perlu kita hafal. Kacang je So dah pernah jumpa kot rasanya. So yang pertama kumpulan karbohidrat. Okay, sekejap ni. Okay, so ada 7 kelas makanan. Kumpulan yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Hafal sahaja dan sebenarnya benda ni selalu pun kita jumpa dalam kehidupan seharian kita Okey, so kita pergi slide yang seterusnya. Apakah ia karbohidrat? Okey, karbohidrat. Okay, you tengok ni karbo. Dalam bahasa Melayu pun samalah, karbo. So itu dia berasal daripada perkataan sebenarnya karbon. So dalam karbohidrat ada unsur karbon. Okey, kemudian tengok perkataan yang kedua, hydrates ataupun hidrat. Okey, apa maksud hidrat? Maksudnya ia adalah berkait dengan komponen air di dalamnya, H2O. So karbohidrat ada unsur karbon, ada juga unsur H2O. Okey, so tengok yang seterusnya. Apa maksud karbohidrat? Karbohidrat ni adalah sebatian organik dan berasal daripada semua benda hidup adalah mempunyai sebatian organik. Jadi ia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okay, karbohidrat ni adalah makanan ruji yang memang kita perlu ambil. Manusia perlu ambil. Kenapa? Sebab karbohidrat adalah sumber tenaga utama dan ia menghasilkan tenaga yang banyak. So dekat sini beberapa contoh karbohidrat yang kita ambil adalah daripada sumber kanji dalam nasi, glycogen dan juga selulosa. Okey, glycogen tu dalam haiwan, kemudian selulosa daripada tumbuh-tumbuhan. Kita makan sayur, so kita dapat selulose. Okey, kemudian kita tengok perincian yang selanjutnya. Karbohidrat jenis kanji ni adalah makanan simpanan dalam tumbuh-tumbuhan. Manakala kalau karbohidrat jenis glycogen ni, ia adalah dalam bentuk makanan simpanan dalam haiwan. Okey, jadi manakala selulosa pula, seperti yang saya terangkan tadi, ia adalah kumpulan karbohidrat yang membentuk pada dinding sel tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi ingat selulosa jumpa dekat pokok. Dan kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan sayur, buah, so dia ada komponen selulose. Okey, jadi karbohidrat juga adalah daripada jenisnya kumpulan gula. Yang kita rasa manis tu. So gula itu dia membekalkan tenaga dengan cepat. Yang kita makan yang rasa manis tu. Okey, dalam kehidupan seharian kita makan apa? Gula pasir. Okey, itu pun ada sumber karbohidrat. Tapi kena kurangkan gula dalam kehidupan kita sebenarnya, sebab kita dah dapat sumber gula sebenarnya daripada nasi yang kita makan. So kita tak perlu pun nak over ambil sugar. Okey. So kumpulan karbohidrat ni tadi seperti dalam gambar raja ni yang kita selalu ambil, dalam yang nasi ada kanji kan, roti ada kanji, yang ni adalah gula ringkas. Dalam madu pun kumpulan karbohidrat gula yang berasa manis juga adalah dalam kumpulan karbohidrat. Dalam pisang ada komponen karbohidrat, ubi kentang, yang dalam kentang kan, yang ni of course lah yang rasa manis gula pasir ni, itu pun kumpulan karbohidrat. Okey, kumpulan yang kedua adalah kumpulan protein.
Okay, protein ni ada dua jenis, protein haiwan, protein tumbuh-tumbuhan. Okay, protein ni adalah bahan makanan yang ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, sama macam karbohidrat, tapi ia ada satu lagi unsur lain iaitu nitrogen, CHON. Itu unsur yang berada di dalam protein. Okey, jadi protein ni besar. Kita punya sistem pencernaan perlu cernakan ia kepada unit asasnya iaitu asid amino. So badan kita, sel dalam badan kita memerlukan asid amino. That's why kena consume atau mengambil protein dalam pemakanan kita setiap hari. Okey, yang keterangan yang selanjutnya yang tadi protein ni fungsinya untuk pertumbuhan dan juga pembaikan tisu-tisu badan yang rosak dan juga menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey, dan juga protein ni kita kena ambil sebab protein ni dia sebenarnya sangat diperlukan oleh badan kita untuk sintesis, untuk membina enzim, hormon dan juga antibody dalam badan kita. That's why kena ambil protein tapi tak boleh berlebihan. Kalau orang tua lebih-lebih kena gout pula kan. Okey, so yang ni masalah satu penyakit disebabkan kekurangan protein yang dinamakan sebagai kwashiorkor. Rasanya dekat Malaysia tak ada kot. Di kawasan yang peperangan mungkin ada yang mengalami masalah kwashiorkor ni, kekurangan protein dalam nutriennya. Dia efek dia sangat terkesan kepada kanak-kanak. Okey, dia punya simptom dia ni, perut yang buncit, kurus budaknya. Okey, next kita pergi. Okay, ni sumber-sumber protein, susu, dalam ikan, daging. Ni tumbuh-tumbuhan ke kacang ni, ia juga membekalkan protein, sumber makanan protein. Telur, protein paling senang, paling murah rasanya kan, telur kita boleh beli kat rumah kan, ayam. So dapat telur tu sumber protein yang paling mudah didapati. And then dalam daging ayam lah. Okey, kemudian kelas makanan yang ketiga adalah lemak. Okey, lemak ni sebenarnya unsur dia sama macam karbohidrat, CHO, karbon, hidrogen dan oksigen. Dan lemak ni dia mempunyai tenaga yang lebih besar daripada dalam karbohidrat. Jadi ia menjadi tenaga simpanan dalam organisma. Okey. Okay, so fungsi lemak melindungi organ badan seperti jantung, ginjal, organ dalaman kita lah. Selain daripada tu, lemak ni juga sebenarnya ia sangat penting untuk mengangkut vitamin A, D, E, K. Sangat perlu ambil lemak yang sihat. Okey, jadi lemak ni bila dalam badan kita ia akan disimpan di bawah kulit sebagai fungsinya untuk menjadi penebah haba yang boleh mengawal suhu badan kita. So kena ambil lemak tapi dengan kadar yang optimum sahaja, tak boleh berlebihan. Dan lebihkan ambil lemak yang sihat daripada tumbuh-tumbuhan, biasanya minyak zaitun, minyak kelapa dara kan, daripada buah. Kita tak makan kot avocado kalau dekat kita ada minyak kelapa dara lah, kita boleh ambil boleh konsum. Itu antara lemak yang baik. Okey, so kita tengok beberapa makanan yang mempunyai sumber lemak. Of course, kita punya minyak terbaik sebenarnya minyak sawit. Jangan avoid minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak yang terbaik. Tinggi beta carotenoid dia. Lagi per orange sekali dia. Kalau asal dia tu lagi kemerahan, lagi sangat baik. Banyak antioksidan. Okey. Kemudian butter. Butter ni mentega daripada haiwan, lepas daripada haiwan. Lepas susu dari haiwan. And then ni minyak kelapa. Kemudian sumber daripada yang lain ke kacang pun ada sumber lemak. Okey, next kita pergi kepada kumpulan makanan jenis vitamin. Vitamin ni adalah unsur surih. Maksudnya kita kena makan sedikit tapi perlu ambil, mesti konsum setiap hari sebab ia untuk mengekalkan kesihatan kita. Jadi vitamin ni adalah sebatan organik. Ia tak membekalkan tenaga tapi badan perlu untuk immunity kita, untuk mengekalkan kesihatan kita.
Okey, dan ada dua jenis vitamin, iaitu vitamin larut lemak, satu lagi vitamin larut air. So yang larut air itu B dan C, vitamin B dan C, manakala yang larut lemak ni pula vitamin A, D, A, D, E dan juga K. Okey, jadi biasanya vitamin ni kita senang je makan buah-buahan, sayur-sayuran, ambil susu, ambil daging, ambil telur, semua pun ada vitamin. So ambillah makan. Okey. Di sini disertakan juga carta ada dua jenis vitamin. Saya dah terangkan tadi. Okay, so ni sumber vitamins. There are also many things to eat. Semuanya ada vitamins. Tak perlu nak consume vitamin dalam botol. Ambil lah semua jadi the best kan. Kecuali kalau ada masalah kesihatan, kita memerlukan lebih, maka consume lah daripada supplements. Okay, so vitamin A, ni contoh-contohnya. Awak kena ingat semua jenis vitamin yang ada dalam ni berserta dengan contoh-contoh makanan yang mengandungi vitamin tersebut dan fungsinya. Okay, vitamin A. Okay, ni contoh vitamin B pula. Yes, hati telur fungsi dia punya sumber makanannya. Fungsi vitamin B untuk pelihara sistem saraf dan juga perlu untuk pembentukan sel darah merah. Kalau kekurangannya boleh menyebabkan penyakit beri-beri dan anemia. Kemudian vitamin C. Yang ni banyak dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsinya untuk meningkatkan kita punya sistem imuniti badan. Maklumlah sekarang musim COVID kan. So consume a lot of vitamin C daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Juga dia amat penting untuk memelihara kesihatan mulut kita, gusi kita. Jadi kalau kekurangannya boleh menyebabkan gusi berdarah. Okey, kemudian vitamin yang seterusnya adalah vitamin D. Senang saja pagi-pagi you all boleh consume vitamin D. Dedah kepada cahaya matahari. So exercise you ambil free of charge vitamin D daripada cahaya matahari. Dia akan generate di bawah kulit kita ni untuk menghasilkan vitamin D dalam badan kita sendiri. So itu cara yang natural, selain daripada kita boleh ambil daripada pemakanan. Okey, so fungsi dia untuk kita beri kekuatan gigi sebab ia membantu penyerapan kalsium. Kalsium diperlukan dalam tulang kita. Jadi vitamin D juga untuk kesihatan kulit dan juga penting untuk sistem pertahanan badan kita. Kalau kurang vitamin D akan ada masalah yang berkait dengan tulang rickets, kaki jadi bengkok ni, kemudian sakit gigi kan, kurang kalsium disebabkan oleh asal-asalnya sebab kurang vitamin D. Okey, dan juga menyebabkan penyakit kulit. Okay, kemudian ni vitamin E banyak dalam sayur-sayuran hijau, biogerin untuk fungsi mengekalkan kesihatan sistem pembiakan dan kalau kekurangannya boleh menyebabkan kemandulan. Okey. Ni vitamin K banyak dalam susu, telur kuning dan juga minyak ikan. Dia membantu mempercepatkan proses pembekuan darah. Kalau kekurangannya boleh menyebabkan kalau you luka, darah you lambat beku. Okey, kumpulan yang seterusnya adalah kumpulan pelawas. Kumpulan makanan pelawas ni daripada tumbuh-tumbuhan. Pelawas ni adalah bahan yang tak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan kita. Okey, jadi dia terdiri daripada selulosa yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan. Okey, kena ambil sayur dan buah-buahan ni sebab ia ada pelawas yang memudahkan kita punya pembuangan tinja sebab ia merangsang peristalsis. Peristalsis ni adalah proses pengecutan pengenduran di dalam salur penghadaman kita. Jadi kalau yang tu okey, senang nak buang tinja. Okey, so dapat mengurangkan masalah sembelit. Okey, yang ini beberapa contoh pelawas tadi. Kemudian minerals. Okey, mineral ni juga unsur surih, perlu makan sedikit tapi mesti ambil setiap hari. Mineral bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Okey, jadi dia tak membekalkan tenaga tapi ia mengawal atur proses dalam badan kita dan juga untuk kesihatan kita.
Ini mineral yang pertama, kalsium. Ingat tadi, kalsium ni dia diperlukan untuk kekuatan tulang dan gigi, rambut untuk pembekuan darah. So terdapat dekat dalam mana nak ambil kalsium ni? Ambil susu, ambil daripada ikan, daripada makanan laut dan juga sayur-sayuran hijau. Okey, next minerals adalah natrium. Dalam garam, dalam daging dan juga telur ada natrium. Fungsi natrium ni untuk kesihatan sistem saraf kita. Kalau kurang natrium, kita senang mengalami masalah kekejangan otot. Okey. Next adalah zat besi ataupun ferrum. Sumber makanannya daripada daging merah. Okey, boleh ada orang yang boleh makan hati, ambillah daripada hati pun sama. Itu membekalkan ferrum atau besi. Fungsinya untuk membina hemoglobin dalam darah, sel darah merah kita. Kalau kurang besi, maka kita akan mengalami anemia, kurangnya hemoglobin dalam darah. Jadi biasanya orang anemia dia akan kelihatan pucat dan cepat letih sebab kurang hemoglobin. Okey. Ni mineral yang seterusnya, iodin. Nak ambil daripada makanan laut dan juga buah-buahan. Dia membantu fungsi kelenjar tiroid kita, yang itu ada efek kepada untuk hormon dalam badan. Dan juga kalau kekurangannya boleh menyebabkan goiter, iaitu kelenjar tiroid tadi membengkak, yang bawah leher. Bukan bengkok tau, dia kelenjar tiroid tadi membengkak. Okey, kemudian fosforus, mineral ni ada dekat dalam daging, telur, boleh ambil daripada sayur-sayuran dan juga ambil daripada sumber tenusu. Fungsinya untuk kuatkan tulang dan gigi, dan juga dia membantu dalam pembentukan asid nukleik dalam kita punya DNA dan RNA. Kalau kurang fosforus akan mengalami masalah tulang yang berkaitan dengan rickets. Gigi kita cepat rosak, cepat rapuh dan tak dapat membina DNA dan juga RNA. Okey. Next, ini kalium daripada tumbuhan dan haiwan, membantu pengecutan otot dan juga saraf kita. Dia memelihara sistem saraf. Kalau kurang akan menyebabkan kelumpuhan. Ni isu juga ni. So kena ambil kalsium yang secukupnya, kalium yang secukupnya. Okey, so kelas makanan yang terakhir adalah air. Air ni adalah sebatian yang sangat penting untuk badan kita. Jadi air tadi saya dah beritahu unsurnya adalah H2O, hidrogen dan juga oksigen. Air ni penting menjadi pelarut bahan kimia dalam badan kita dan menjadi medium untuk mengangkut semua bahan yang kita dah makan, nutrien tadi dan juga oksigen kepada semua sel badan. Itu kepentingan air. Jadi 7% daripada badan kita terdiri daripada air. Air juga penting untuk angkut sisa perkumuhan untuk dibuangkan daripada badan kita, dan juga mengawal suhu badan kita supaya stabil. Ini sumber-sumber air. Of course yang paling utama air kosong kena ambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan, banyak air. Okey. So sekurang-kurangnya 2 liter air sehari kita perlu minum. Itu untuk mengekalkan kesihatan yang baik.